Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, yang kita kasihi lagi kita sayangi, Al-Fadil Tuan Guru kita Ustaz Isyam, hafizahullah fi dunia wal akhirah. Allahumma rahamhu warhamna bil Quran. Alhamdulillah ikhwatul iman, summa alhamdulillah. Kita berada pada 3 Ramadan. Hari ini 3 Ramadan, besok 4 Ramadan. So pada waktu ini kita dah boleh niat untuk puasa besok. Dah ada niat. Dan jangan lupa bila kata niat puasa ada 2 makna. Satu, niat dengan makna nawaitu saumaghdin. Ingat lagi kan? Pakai itu. Besok nak puasa. Yang kedua, makna niat apa dia? Hala tuju puasa kita. Hala tuju. Sama ada dia menjadi satu qurbatun ilallah, satu pendekatan diri kepada Allah, atau ke mana puasa kita. Kenapa itu penting? Kerana Amirul Mukminin, khalifah kepada orang-orang yang beriman, khalifah yang kedua bagi orang-orang yang beriman, telah menyebut kepada kita apa yang dia dengar daripada kekasih Allah Jalla wa'ala. Innamal a'malu binniyati. Dia tak berhenti di situ. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang ni yang dahsyat. Yang Quran kata liyurau a'malahum. Liyurau a'malahum. Bacaan dia liyurau. Kita akan diperlihat balik apa yang kita buat. Walaupun kita buat itu kebaikan sebesar mana, sebesar zarrah, liyurau a'malahum. Tengok balik. Dipertuntunkan, ada pihak yang paksa kita tengok. Memang kita tak mau tengok. Bila kita tengok amalan kita, kita kata, kitab apa ni? Kitab apa ni? Yang la yughadiru, yang tak terlepas daripada dia sekecil-kecil benda dan sebesar-besar benda, illa ahsaha, melainkan kesemuanya ada di situ. Maka kita akan kata, pi aku hari ini, binasa aku hari ini. Kerana itu innamal a'malu binniyati, itu penting. Betulkan balik hala tuju niat kita. Kenapa? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Kerana setiap orang itu dia akan dapat apa yang ma nawa, apa yang dia niatkan. Jadi kalau kita memang ada niat takarrub diri kepada Allah, kita akan seronok. Macam di bawah tu Nabi kata, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Dia seronok. Kan bila sampai kepada destinasi yang dimaksudkan, kota Madinatul Munawwarah, maka sampailah kita kepada kemuncak dia. Nak seronokkah di Madinah, tak seronokkah, dia balik pada asal. Innamal a'malu binniyati. Kalau memang tak ada niat untuk Allah dan Rasul, bila sampai di Madinah, apa yang seronok ni? Bukan Madinah sekarang. Madinah nama pun tak tahu, Yathrib. Tak ada seronok apa pun. Jadi kalau ada niat lain, bila sampai ke Madinah, tak berjumpa lagi niat dia, jiwa dia memberontak. Maka kita kena padukan niat kita dengan benda yang akan kita dapat. Kita mesti akan lihat dan dapat yang kita niat. Jadi kita telah ada nawaitu saumaghdin, alhamdulillah. Memang kita duduk niat tiap-tiap malam begitu.
Tapi bahagian yang kedua tu, yang tu sangat mustahab, sangat penting. Itu yang kita akan tengok balik akhirat, sama ada as-siyamu junnatun ataupun apa, yastajinnul abdu minan nar. Dia boleh menyelamatkan kita daripada nar. Dia bertindak sebagai perisai, dia bertindak sebagai pemelihara kita, pelindung kita daripada api neraka. Dan bila sampai akhirat, ada orang puasa tapi dia tak sampai kepada tahap junnah. Dia dengan neraka tidak ada protection. Saya cakap orang putih sikit Ustaz lah. Izinkan. Melayu ni saya korang sikit. Boleh kata tak, korang Melayu lah. Kami orang Julutong banyak cakap orang putih kan. Jadi bila sampai di sisi Allah, bila Allah hisab, kenapa orang ini puasa tapi dia tak terlepas daripada api neraka? Kenapa? Kenapa? Kerana bukan saja masalah nawaitu saumakhdin, tapi lebih besar daripada itu, apa yang dia niatkan hala tuju puasa dia. Pasal itu kita dengan Allah ni ada satu hubungan jiwa yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kita dengan Allah Ta'ala ni kita tak banyak cakap, kita cuma tasdiqu bil qalb. Kita benarkan Allah, ini luar biasa. Kita bukan mencari kebenaran Tuhan, kita membenarkan Tuhan. Tengok Abu Bakar, dipanggil Abu Bakar As-Siddiq. Dia adalah Siddiqul Akbar. Kenapa? Dia kerja dia, falsafah hidup dia, sifat hidup dia, benarkan Rasulullah, benarkan Muhammad bin Abdullah huwa Rasulullah, benarkan saja. So, kalau orang tanya boleh percayakan Nabi Muhammad daripada Masjidil Haram berjalan sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian naik sampai ke Sidratil Muntaha, boleh turun balik sampai ke Mekah, tapi dalam masa tak sampai satu malam. Lailan, dia bukan full malam, not full of night. Boleh benar? Nak merepek lah tu. Dia bukan malam sepenuh, tapi dia sebahagian daripada malam. Bolehkah? Orang tanya kat dia lagu tu, dia tanya daripada mana apa dapat cerita ni. Dia berkata daripada kawan kamu, daripada sahib kamu Muhammad. Kalau begitu dia kata Muhammad benar. Tak ada apa-apa. Kalau itu datang daripada Muhammad, Muhammad benar. Maka Allah letak di atas lidah Muhammad bin Abdullah wa Rasulullah, panggil Abu Bakar, Abu Bakr ni Siddiq. Subhanallah, huwa Siddiqul Akbar. Sampai kita baca kitab Al-Azkar, kita baca kitab Al-Kabair Imam Zahabi, di tajuk ujung-ujung tu Imam Zahabi menyebut tentang dosa mencaci maki para sahabat. Dia guna perkataan apa dalam Al-Kabair, dia guna perkataan dalam mazhab Ahlus Sunnah, kesemuanya telah sepakat bahawa setelah Rasulullah di kalangan umat ini, yang paling afdal adalah Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Simple aja kerja dia. Simple aja apa? Dia punya prinsip hidup. Dia adalah man of principle. Dia ada prinsip dan dia pegang prinsip itu. Apa dia? Kesemua yang datang daripada Rasulullah benar. Tengok Abdullah bin Mas'ud, bila dia nak bercerita tentang hadis Nabi dalam hadis 40, dia guna perkataan Sadiqul Masduq. Muhammad ini Sadiqul Masduq, dia benar dan dia dibenarkan. Allah benarkan Muhammad, manusia benarkan Muhammad, malaikat benarkan Muhammad, kesemua benarkan Muhammad. Yang tak benarkan Muhammad cuma golongan dipanggil munafiqin. Itu saja. Jadi kerana itu ikhwan, kita kena ada innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Kenapa Abu Bakar jadi begitu ikhwan? Kerana kemasukan dia kepada Islam tak ada niat lain. Memang niat dia nak mendekatkan diri pada Allah. Maka dia dapat Allah, dia dapat Rasul.
Tapi yang masuk Islam ni bukan kerana mendekatkan diri pada Allah. Selagi dia tak dapat hajat dia, dia kelupuk dalam Islam ni. Dia kelupuk. Boleh faham perkataan kelupuk? Menggelupur. Tak sedap bahasa tu Ustaz. Dia kelupuk. Dia jadi macam lipas kudung. Dia duduk tak sedap, tak senang. Pasal hajat dia belum dapat. Apa hajat dia? Tak tahulah hajat dia apa. Nabi lalu, Nabi naik kuda, Nabi naik unta, Nabi lalu. Naik unta dengan Usama. Angin datang, boom, bawa. Kebetulan di situ ada munafik, ada orang bukan Islam. Boom, unta naik kalde punya injakan itu, angin bawa, kata kena mereka. Semua tutup muka kecuali orang munafik. Bangkit boleh cakap kat Nabi, apa ni? Tak ada otak ke? Subhanallah. Boleh kata lagu tu. Dia dapat tahu Rasulullah. Dia dapat tahu. Kenapa ikhwan? Kerana jiwa orang munafik ini ada satu benda hal. Hajat dia belum tercapai. Muhammad ni macam penghalang hajat dia. Mungkin dia nak jadi pemimpin yang terkenal, tiba-tiba Nabi mai masuk ke Madinah, tak sampai. Maka itu Quran kata, fi qulubihim maradun. Memang dah ada penyakit, tapi dia tak rawat. Allah buat apa? Fazadahumullahu marada. Ini bahagian yang paling ngeri. Fi qulubihim maradun, satu khabar daripada Allah, tapi hukuman dia besar. Fazadahumullahu marada. Kenapa bahagian negeri? Kerana fazadahumullah, yang tambah penyakit mereka itu Allah. Kalau Allah tambah, siapa boleh bagi korang? Kalau Allah memberi, siapa boleh menghalang? Kalau Allah menghalang, siapa boleh memberi? Tapi kenapa Allah tambah? Tengok, bila Allah palingkan mereka, falamma zaghu, baru datang azaghallahu qulubuhum. Memang Allah palingkan hati dia. Dah, itu hukuman, itu tindak balas daripada Allah. Tapi apa dia buat? Falamma zaghu, mereka yang tunjuk sikap berpaling, mereka yang tak mau, barulah Allah bertindak. Allah bertindak memalingkan jiwa mereka. Dia pun nak hidup dengan penyakit tu, dia pun mau penyakit tu, dia pun layan penyakit tu, tak cari ubat langsung, tak cari penawar langsung. Maka baru datang fazadahumullahu marada. Kalau Allah yang tambah, apa di belakang dia? Fazadahumullahu marada, sambungan dia, walahum azabun ngeri. Kalau hidup ni dia takat mati, dan mati tu tak ada kebangkitan, is okay. Tapi kerana hidup ni tak selesai dengan tanah mayat, dia bermula suatu yang baru. Pakcik kena bantu saya. Saya tak mau buat tazkirah potong Ustaz Isyam, saya nak pendek pada Ustaz Isyam. Saya tak mau kata dia ni bukan dapat mikrofon, lupa dah saya nak. Kalau Ustaz Isyam 30 minit, saya kena 25 minit. Saya nak jadi budak baik. Ustaz Isyam nampak baik. Allah suruh kita kawan dengan orang-orang salih. Kita kena yuhibbus salihin. Kita kena dengan orang salih ni, kita kena banyak. Baik ikhwan, a'azakumullah. Sebenarnya itu bukan topik saya, itu intro saya. Itu bukan, this my topic. Tak ada, itu saja-saja perkenal diri, wama. This is a true topic. Ni baru nak masuk topik saya. Topik saya ikhwan, saya nak mengajak kita melihat kepada 7 perkara. 7 perkara ni kita namakan dengan 7 cara hidup. 7 manusia dengan 7 cara hidup.
Tapi untuk itu saya meminta pertolonganlah daripada sahabat, sebab saya tengok sahabat semua ada smartphone. Kerana sahabat pun smart, ada smartphone. Saya bukan orang smart, saya tak ada phone. Sahabat bantu saya dengan internet tu, bantu saya. Sahabat cari tentang 7 golongan manusia yang mendapat naungan Allah pada hari tak ada naungan. Sebab saya akan tanya, saya nak sahabat bagi tahu pada saya 1 siapa, 2 siapa, 3. Pasal saya tak ingat. Sahabat kena bantu. Saya tak minta Ustaz Isyam bantu saya kerana kami 2 orang tak ingat. Sahabat semua ingat. Mereka ingat Ustaz. Mereka ingat. Kita al-maklum lah cara kita kan. Cari dulu 7 golongan manusia. Hak Melayu pun tak apa, Arab pun tak apa. Kalau Arab sahabat kena start type dengan sab'atun yuzilluhumullah. Start itu nanti sahabat boleh jumpa. Ini adalah 7 manusia dengan 7 karakter hidup. Yang paling dahsyat, 7 karakter hidup ni Allah redha. Mereka bersaing, mereka bersungguh, mereka berjuang dengan karakter hidup mereka. Syah sahabat Syam, sahabat Syam. Nama sahabat Isyam. Dulu saya kenal seorang sahabat nama Hisham. Tak silap saya, Nur Hisham. Dia adalah pengarah kepada Pimai Tangtung. Yang meninggal ada juga nama dulu. Sebelum tu dia 2 campur 1. Sebelum tu ada Sam. Ada Sam. Okey nah. Saya nak ke bawah dulu, saya tak mau ambil yang atas. Kalau yang atas itu tentang sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluhu, itu satu pengiktirafan yang Allah bagi kepada mereka, menunjukkan betapa rahman Allah, kasih sayang Allah, keampunan Allah, keredaan Allah. Tuhan lungguk kat mereka. Ya subhanallah. Apa yang menyebabkan Allah letak mereka di bawah satu syafaat yang azim ni? Zil, kita dengan hujan kita ada zillun, payung kan. Dia akan lindung kita buka. Kalau atas panas, dia akan teduh kita. Kita dapat manfaat zil. Kalau hujan, kita tak kena hujan. Tapi akhirat ni kita tahulah, dia punya bumbung bukan langit ni dah. Dia punya lantai bukan bumi ni dah. Kesemuanya baru. Kesemua dalam suasana yang sangat jadid, baru. Matahari dekat dengan kita, dahsyat, ngeri, perit. Jadi Allah Ta'ala menyediakan satu perlindungan, satu naungan. Macam Syekh Qutb menyebut tentang fi zilalil Quran. Kita baca, kita belajar Quran, ambil tahu tentang Quran, akhirnya kita akan rasa Quran itu satu zil. Dia naung kita, dia teduh kita, dia jaga kita, dia pelihara kita. Subhanallah. Saya ingat yang pertama, saya ingat. Tapi 2, 3 nanti sahabat kena bantu saya. Mudah-mudahan boleh habis sebelum 10 suku. Pasal 7 Ustaz. 1. Ini sahabatnya saya ingat. Yang saya tak ingat, saya pergi bantu saya. Dalam 1 itu Ustaz, hak mula Imamul Adil. Al-Imamul Adil. Dia berada fi zillun, di bawah berada naungan Allah. Betul lah? Yang pertama. Jadi apakah, saya tidak tahu lebih, tapi apakah konsep bila satu orang itu ditabal menjadi imam, pemimpin, sama ada imam sembahyang, luar sembahyang, pemerintah, imam dalam rumah tangga, apakah dia punya persepsi, pemikiran dia kena ada sampai Allah nak jaga dia di akhirat? Adakah sekadar dia bagi tahu kata I'm is your leader, now I must lead you, you are my citizen in this country? Apalah, faham tak faham pelingkuh biar. Pak Din, saya adalah pemimpin baru, saya dilantik.
Adakah sekadar itu, dengan ucapan itu dia akan mendapat restu daripada Rabbul Alamin? Saya fikir tak mungkin. Saya tak mungkin ending dia di situ. Saya ambil contoh Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dia pemimpin, dia jaga khazanah negara. Tapi cuba tengok surah Yusuf. Di akhir hidup dia, apa dia minta pada Allah? Ya, diminta wa alhiqni bisalihin. Itu daripada awal dia jadi pemimpin, bidayah dia, nihayah dia yang tu. Dia mengharapkan satu nihayah, satu kesudahan. Wa alhiqni bisalihin. Fikir secara logik, dia Nabi, apa yang nak didoakan dengan doa tu? Mana ada Nabi mati su'ul khatimah? Tak ada. Tapi sebagai pemimpin, it's not about what you have now, but you answerable di hadapan Allah. Answerable. Macam tak faham kan saya sebut silap. Kan? Kita punya apa? Answerable. Kita nak bangkit, nak berdepan dengan Tuhan, apa dia kita nak jawab? Kita punya mas'uliyah ini, responsibility. Yes. Any post, kita punya leader duduk tak mana, responsibility, apa dia kena buat? Dia kena terangkan kepada rakyat apa makna ubudiyah, dan kerja dia kena buat dengan penuh itqan, kesungguhan. Itulah maksimum kesungguhan dia keluarkan. Ahsanu amala, the best, not what I do the best. Saya dah buat the best dah. Last sekali ending sebagai pemimpin, mati di dalam redha Allah Ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq tak lama, 2 tahun saja dalam kerajaan dia, tapi nama dia tak boleh kita nak cungkir daripada sejarah agama. Nama Umar Al-Khattab, Amir Al-Mu'minin, Khalifah orang beriman yang kedua, 10 tahun saja, tetapi mencatatkan, subhanallah, banyak mana dia makan pahala. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, masa dia hidup lagi, Nabi dah kata dah mereka ini khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Bahkan Nabi kata alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa. Nabi bagi satu endorsement, pengesahan depa tu, addu alaiha bin nawajid. Dahsyat depa ni. Semua mereka adalah leader. Umar, tak payah ceritalah tentang Umar Al-Khattab, antum semua maklum. Mungkin saya petik seorang, dia boleh bagi tahu siapa dia Umar. Umar kita bagi tahu satu daripada karakter Umar, semua orang boleh bagi tahu, dahsyat. Apa yang Umar buat ni? Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia lalu dalam bulan puasa, dia tengok masjid orang semayang. Orang semayang tarawih. Dah habis semayang tarawih, dia tengok orang tadarus. Sayyidina Ali mendoakan dengan satu doa yang dahsyat. Dia kata semoga Allah mencerahkan, menyinari kubur Khalifah Umar Al-Khattab sebagaimana dia menyinari masjid ini dengan Quran. Subhanallah. Pemimpin doa pemimpin, rakyat doa pemimpin yang dah mati dah, dengan doa yang sebegitu punya dahsyat. Apa mereka buat? Mereka buat apa? Mereka leader. Apa yang dia didik pada rakyat lah. Saya tak fikir bila duduk di pejabat sebagai orang besar, dia sepeluk tubuh saja dia punya staff macam mana, tengok keadaan parti dia macam mana, dia punya orang dapat pos macam mana, kedudukan, pelantikan GLC, siapa tak dapat lagi angkat tangan, pastikan tak mana position boleh letak orang-orang kita ni semua ni. Allowance GLC saja puluh ribu.
Yayasan Maghfirah turun ke Padang. Saya tak kenal dia siapa, tapi saya tengok video siapa hantar dalam Atibian kot. Dia pergi makcik-makcik tepi jalan hak duk jual pulut. Pulut pun warna biru. Betul, pulut putih, pulut biru dengan apa? Tak boleh Kelantan mangga, tak boleh 15. Tak boleh mangga. Yang ada buat pasal. Ada mangga, ada santan. Berapa dik makcik? RM5. Tanya makcik menjaga daripada pukul berapa makcik? Menjaga daripada pukul petang tadi. Tak habis lagi, tak habis. Makcik bawa berapa? 40 bungkus. Dia kata macam ni makcik, saya beli ke semua. Apa makcik kena buat kat saya? Setiap orang yang lalu kita bagi. Bagi. RM1 RM5 kali dengan 40. Dia bayar duit. Makcik tu dapat duit duduk tepi jalan. Doa sampai keluar air mata. Seronok. Lepas tu dia bagi lagi daripada sumbangan Yayasan Maghfirah ni. Saya ingat RM500. RM500 bukan RM5,000. Makcik tu tutup muka, tak mau ambil. Banyak sangat makcik ni kata, tak boleh, ini bukan usaha makcik. Kata makcik, kami nak bagi. Ini kawan-kawan yang bagi, semua minta suruh bagi kat makcik. 500 rakyat dapat, menangis. Kerana mereka mengerti erti hidup dengan 500. Tapi pemimpin hidup bukan dengan 500. Ini semua apa nak selesai dengan Tuhan. Orang Badui musim buka puasa, makan kurma, makan susu sikit, minum air sikit. Dia baca surah lazim Al-Ha sampai ujung. Summa latus'alunna yawma izin anin. Sebab tak boleh baca, ayat mata dia turun. Kenapa? Rupanya kita duduk padang pasir ni ikhwan, tak ada nikmat lebih nikmat dari seteguk air. Kalaulah kita nak minum seteguk air di padang pasir dengan matahari lagu tu, orang kata awak ambil sebotol air ni, tapi bayaran dia separuh daripada harta awak kena bayar. Kita sanggup bayar. Wahai harga dia seteguk air. Kerana nikmat duduk di padang pasir, dapat seteguk air, kita dapat dunia dan isinya. Dia buka puasa, dia makan kurma, dia minum air, dia makan susu binatang dia perah tu, dia baca Al-Ha, dia tak lipih. Dia kata apa aku nak jawab dengan Tuhan. Itu Badui yang ada iman. Kita. Jadi macam mana yang kata pemimpin ni ikhwan, hala hidup dia, cara dia hidup, sampai Allah letak dia nombor satu akan dapat syafaat. Allah lindung dia. Allah tak benak matahari sentuh dia. Allah jaga dia. Dia mendapat naungan Allah. Bukan sebarang naungan. Naungan itu diidafahkan kepada Allah. Siapa tak boleh kacau dia? Pemimpin yang adil. Ya. Apa yang dia dapat? Oh subhanallah ikhwan. Senang kan? Nak tabal diri kita sebagai pemimpin is okay. Semua orang boleh buat. Tapi adil. Ayat mata rakyat. Rakyat yang berdoa minta rezeki pada Allah. Apa kita buat untuk rezeki rakyat? Rakyat yang berdoa untuk kesihatan dia, apa kita buat? Kalau kita dengan pendapatan yang begitu punya banyak bulan-bulan, ada satu rakyat nak masuk hospital, kutip derma macam pendatang asing masuk ke negara ni, hanya nak kutip tak sampai 15,000 nak buat operation. It's not major operation. Bukan major sangat, tapi dia punya kos 15,000. Berapa bulan tak dapat? 2 tahun dah tak dapat. Kita dengan kekayaan kita hidup. Lepas itu tak ada orang boleh jadi pemimpin macam mana Muhammad bin Abdullah wa Rasulullah. Bercakap tentang sabar, dia paling sabar. Bercakap tentang lapang, di perut dia ada batu. Dia sayang kita dari dunia sampai akhirat. Dia tunjuk dia sayang kita, syafaat dia dunia sampai akhirat. Dia cari kita, dia jaga kita, dia panggil kita minum. Dia dapat air yang dipanggil daripada kolam Kausar tu. Kalaulah kita ikhwan dapat kolam Kausar, pertama sekali anak, bini,
Kutom-kutom kita, semua kita jaga dulu. Tapi Muhammad bin Abdullah wa Rasulullah dah. Allah bagi kat dia haud kepada dia, Kausar. Semua orang tahu Telaga Kausar. Dan ada wali ambil uduk daripada Telaga Kausar. Dia duduk atas katil, dia ambil air semayang. Dia wali lah. Macam kita tak boleh lah. Wali. Kata dia buat apa yang kacau, dia ambil uduk kan? Tak ada air pun. Dia sedang uduk daripada kolam Kausar. Dan dia semayang. Tak apalah, martabat dia tinggi kan. Tak apalah, it's okay lah. Kalau betul lah, it's betul lah. Cuma jangan gila sudah lah. Kalau betul, it's okay lah. Kita pun tak tahu alam meraih ni sangat. Ikhwan, jadi tak mana kita nak cari. Lepas itu Muhammad mampu bagi contoh. Muhammad bin Abdullah salawatullah wassalamuhu alaihi bukan saja mampu bagi contoh, dia mampu jadi contoh. Dia mampu bagi tahu pada kita hidup macam ni, dan dia hidup macam tu. Subhanallah, dia tak malu terkenal sebagai Muhammad bin Abdullah. Dia adalah pemimpin pertama di Madinatul Munawwarah. Jajahan dia sampai kepada Fathul Mekah, buka kota Mekah. Dia tak pernah rasa malu hidup sebagai Muhammad faqiran wa yatiman. Gelaran ni orang Arab cukup malu pegang. Anak yatim ni masalah. Dia pemimpin besar, tapi orang tahu kata dia itu miskin dan dia itu yatim. Ayat yang Ustaz baca Isyak tadi kan, Allah cerita Muhammad tu yatim. Alam yajid ka yatiman. Tidakkah engkau ini seorang anak yatim Muhammad? Kami jaga kamu Muhammad, kami pelihara engkau Muhammad. Subhanallah. Tapi kita ikhwan hari ini benda paling kita takut adalah fakir, miskin. Kita takut. Sedangkan Allah mendedahkan dalam ayat dia, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu ghaniyyun hamid. Dia macam mana nak duduk dalam situ? Dan macam mana orang-orang yang duduk di keliling pemimpin ni nak bantu dia, nak bagi tahu betapa dia kena jadi seperti pemimpin-pemimpin yang diredai oleh Allah, dan dia kena mendapat naungan Allah. Is it apa? Senang kan abang? Is it easy? Dia bukan apa makna saya dah langkau masa ustaz. Itu dia tak keluar. Easy dia tak keluar. Ya. Senangkah kita nak habaq ke orang? Orang tu ada kuasa, ada power telah menggila, kekayaan telah membunuh. Dia jadi Aden. Agus mana Agus? Zaman Aden. Apa Aden? Aden gila. Ya, gila. Bila kita memang orang betul, kita ada normal people, normal human kind. Macam ni, kita ni semua human kind. Kalau cakap habis 10 lebih pun tak human kind juga lah. Kita orang betul, kita ni orang betul. Tapi tengok kebanyakan orang betul di bawah, bila dia naik stakok, dia berubah. Kadang-kadang Allah uji orang agama, Ustaz. Stakok naik, stakok famous, stakok terkenal, kereta berubah, renovation dapur, rumah pun renovate, daripada biasa-biasa dah jadi 2 lapis, kawasan rumah pun dah besar, kawasan rumah semua penuh dengan kereta. Kehidupan berubah, percakapan berubah, percampuran berubah. Orang tak boleh nak makan dengan orang miskin, tak boleh nak tengok orang miskin, percakapan, bahasa berubah. Oh ya Allah, sampai setakuk Allah bagi kuasa pada kita ikhwan. Kita adalah dalam jabatan itu, kita adalah orang yang paling berkuasa. Senang ke nak pergi sembahyang duha time tu? Walaupun ada time, banyak masa kita pernah lari time kerja pergi sembahyang duha dulu.
Tanya ke ustaz, boleh tak time kerja sembahyang duha? Ustaz kata lama mana? Kata ustaz saya ustaz. Time bila? Saya time tu lunch time. Lunch time tak apa. Punya nak jaga sembahyang duha. Tapi naik takut di atas. Duha pun tak ada. Apa pun tak ada. Kita akan berubah, kawan. Kita akan berubah. Tapi Muhammad tak pernah berubah. Pada malam Mi'raj dia naik sampai Sidratil Muntaha. Dia tengok semua, linuriyahu min ayatina. Dia turun balik, dia melihat kebesaran Tuhan. Dia tak berubah. Abu Bakar tak berubah, Umar tak berubah, Uthman tak berubah, Ali tak berubah. Kaum muslimin daripada kalangan sahabat radhiyallahu anhu seorang pun tak berubah. Ada sahabat menangis di ujung umur dia. Menangis di ujung umur dia. Teringat kepada siapa? Teringat kepada Mus'ab bin Umair. Nak buka puasa, tak jadi buka puasa. Nak buka puasa dah, anak dia bagi kurma. Nangis dia, teringat Mus'ab bin Umair mati dalam Uhud. Kain kapan tarik, tutup muka kaki nampak. Tutup kaki muka nampak. Mus'ab bin Umair, apa aku nak jawab dengan Tuhan? Mereka hebat. Masa dia hidup dia pernah kata ubtulina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dharra fasabarna summa betulina ba'dahu bisarra falam nasbir. Dalam riwayat Tirmizi, kami hidup zaman Nabi, kami diuji dengan susah, kami sabar. Tapi selepas itu kami diuji dengan senang, kami payah nak sabar. Itulah ikhlas. Jadi alhamdulillah antum sabar. Antum sabar. Maknanya lagi 6. Lagi 6 tu dah. Jadi yang saya nak cerita tu sebenarnya bukan 6 tu. Saya nak cerita karakter hidup mereka sampai Allah jaga dia. Karakter apa ni? Sebab itu saya fikir zahir hadis ke semua kita tahu dah. Cuma kita ingat hadis tu hadis Abu Hurairah, hadis muttafaqun alaih. Cuma karakter, nak selam sikit. Karakter, pemimpin macam mana ni sampai dapat naungan Allah ni. Jadi I think pakcik should be continue. Kalau perhabis malam ni juga, apa pandangan pakcik Din? Boleh perhabis? Puasa panjang lagi, pakcik kata apa yang nak kalut. Puasa panjang lagi. Ambil satu hari satu sudah lah. Apa nak pergi puasa semua. Betul, saya setuju. Apa buat kerja kalang gebut kan? Buat aja tenang-tenang sudah lah. Sejuk dengan apa semua ni. Saya agree with you. Ya, cukuplah dekat hati kawan. Semoga ada manfaat dan diberkati oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.